Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha'. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa imanal muttaqin arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi'ilmik was'amil abdanana fi ta'atik. Allahumma nawwir qulubana binuri ma'rifatik wa tahhir qulubana an ghairik. Allahumma aftah alaina fathan qariba fi ulumil aqliyati wan naqliyah bijahi sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pencipta tujuh petala langit dan tujuh petala bumi dan segala perbendaharaan yang berada di antaranya. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli keluarga baginda, dan ke atas para sahabatnya, dan ke atas mereka yang mengikuti jalan mereka yang terdahulu dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kita pada pagi duha yang berbahagia ini dihimpunkan lagi dalam majlis ilmu untuk kita sama-sama menyambung pengajian kitab Syama'il Al-Muhammadiyah yang dikarang oleh Al-Imam Tirmizi rahimahullah. Mari kita bacakan ummul kitab dan hadiahkan kepada beliau dengan niat mudah-mudahan Allah kurniakan kita keberkatan ilmu, dibukakan kefahaman zahir dan batin, dan dicurahkan ke dalam dada kita seperti mana yang telah dilimpahkan ke dalam dada beliau. Wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semua dah ada buku ya. Stok pun dah habis di belakang. Stok kitab ada dua lagi. Ada dua lagi di belakang yang masih belum dapatkan. Ada dua stok lagi di belakang. Kita berada pada muka surat 32, bab yang kelima. Babu maja'a fi syaibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab menceritakan tentang uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Muhammad ibn Bashar, haddatsana Abu Dawud, haddatsana Hammam an Qatadah qala qultu li Anas bin Malik hal khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lam yablugh dhalik. Innama kana syai'an fi sudghaihi walakin Abu Bakrin khadaba bil hinna wal katam. Haddatsana, telah khabarkan kepada kami Muhammad bin Bashar sampai kepada Sayyidina Anas bin Malik. Kita lihat Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu ditanya oleh Qatadah, Imam Qatadah. Qatadah adalah tabi'in ya, orang yang jumpa dengan sahabat tapi tak sempat jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya dapat jumpa dengan sahabat, dipanggil tabi'in. Adakah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginai rambutnya? Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjawab, tidak sampai begitu, sesungguhnya terdapat hanya beberapa helai uban sahaja di pelipisnya.
Tetapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menginai rambutnya dengan daun inai dan katam. Katam juga sejenis daun yang digunakan untuk inai, juga boleh mengeluarkan warna. Jadi Sayyidina Anas ni ditanya oleh anak muridnya Qatadah berkenaan dengan inai, adakah Rasulullah SAW menginai rambutnya? Sayyidina Anas menjawab, bagi dia tidak inai rambutnya, kerana hanya ada beberapa uban sahaja di kepala Rasulullah. Jadi tak sampai nak perlu berinai sebab terlalu sedikit. Hadis yang pertama ini adalah pemerhatian daripada Sayyidina Anas yang menjadi kemungkinan bahawa Sayyidina Anas tidak mengetahui bahawa sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya ada apply inai pada kepalanya. Kerana hadis-hadis yang lain semuanya menyokong bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai inai pada rambutnya. Jadi bila satu hadis yang asing seperti ini menunjukkan Sayyidina Anas mungkin terlepas pandang ataupun tak tahu menahu tentang inai yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita dapati sahabat-sahabat yang lain mendapati bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang ada apply inai pada rambutnya. Ini seperti kes solat sunat duha, solat sunat duha. Sayyidina Aisyah kata, aku tak pernah melihat Rasulullah solat sunat duha. Sedangkan Sayyidina Aisyah adalah orang yang hampir dengan Rasulullah. Seperti mana Sayyidina Anas adalah orang yang hampir dengan Rasulullah, pembantu dan juga khadam khusus Rasulullah SAW. Tapi ini tidak menafikan bahawa ada beberapa perkara yang mereka terlepas pandang, mereka tak pernah melihat, yang mana sahabat lain melihat. Kenapa Rasulullah tak pernah dilihat oleh Sayyidina Aisyah solat sunat duha? Boleh jadi Rasulullah kalau solat duha baginda sembahyang di masjid. Jadi para sahabat nampak. Bila para sahabat nampak, mereka meriwayatkan bahawa Rasulullah solat sunat duha 8 rakaat dan sebagainya. Berkaitan dengan inai pun begitu. Boleh jadi Sayyidina Anas terlepas pandang, boleh jadi beliau fokus pada benda yang lain. Pada rambut beliau terlepas pandang bab inai. Baik, hadis yang berikutnya juga daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku tidak mendapati jumlah uban yang berada di kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di janggutnya kecuali 14 helai rambut yang berwarna putih. Sebab Sayyidina Anas ni sangat hampir dengan Rasulullah. Jadi sampai beliau dapat kira berapa uban pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada satu sisi begitu terperincinya perkara yang berkaitan dengan Rasulullah direkodkan oleh para sahabat. Sampai itu pun direkodkan, disampaikan kepada kita berapa helai uban. Maksudnya para sahabat mengetahui bahawa ini adalah sebahagian daripada ilmu agama yang perlu disampaikan. Ilmu agama bukan sekadar sembahyang, bukan sekadar puasa, bukan sekadar zakat, bukan sekadar sedekah, tapi segala yang berkaitan dengan diri Nabi SAW, itu semua adalah termasuk dalam agama. Maka disampaikan itu ilmu, ditransmit kepada generasi seterusnya, sehingga kita yang dah jarak lebih daripada 1400 tahun dengan Rasulullah SAW dapat mengetahui berapa helai uban di atas kepala Rasulullah SAW. Hadis yang pertama di situ juga berkenaan dengan uban, iaitu di bahagian pelipis. Jadi daripada hadis yang pertama kita baca, kita dapat tahu kebanyakan uban Rasulullah adalah berada di bahagian pelipis. Pelipis tu di mana? Ni, tepi ni, temple. Dalam English panggil temple. Hadis yang berikutnya daripada Simak bin Harb radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu apabila beliau ditanya tentang uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menjawab, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila meminyakkan rambut kepalanya, maka tidak dapat terlihat adanya uban di kepala.
Dan apabila baginda SAW tidak memakai minyak rambut, akan terlihat sedikit uban di kepalanya. Ini menunjukkan jumlah uban yang ada di atas kepala Rasulullah SAW ni tak terlalu banyak. Dia boleh dikira. Dia boleh dikira dengan jari. Sehingga sedikitnya uban itu, kalau Rasulullah apply minyak zaitun di kepalanya, maka uban tadi dia dah blended di dalam rambut hitam sehingga tidak kelihatan. Tak ternampak uban tersebut. Ya. Tapi kalau baginda tak pakai minyak, akan ternampak sedikit uban yang ada pada kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya sampai penghujung hayat baginda sallallahu alaihi wasallam, jumlah uban yang ada pada kepala dan janggut Rasulullah tidak melebihi 20 uban. Tidak melebihi 20 uban. Ini bermakna Rasulullah meninggal dalam keadaan kebanyakan rambut dan janggutnya adalah dalam keadaan hitam. Dalam keadaan hitam, macam orang muda punya janggut, dan seperti orang muda punya rambut, kebanyakannya hitam. Antara hikmahnya yang disebut oleh para ulama supaya tidak timbul di dalam hati para isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan suami mereka, tidak timbul suatu persepsi, dah tua dah suami aku. Jadi tak timbul perkataan persepsi seperti itu. Tengok tak beruban timbul. Ya Allah Ta'ala ingin menjaga hati para isteri Rasulullah SAW, dan Allah Ta'ala jadikan rambut Rasulullah kebanyakannya hitam sehingga akhir hayat baginda. Hadis yang berikutnya daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, sesungguhnya uban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekitar 20 helai rambut yang berwarna putih. Jadi lain sahabat dan lain kiraannya. Ada yang kira 14, ada yang kira 20, ada yang kira 17, ada yang kira 16. Biasalah. Kalau ada yang terlepas pandang belah sini, mungkin ada rambut tersembunyi di belah sini. Ya, tapi kebanyakannya yang diriwayatkan tidak lebih daripada 20 helai uban. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, Tuhan telah beruban. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang menyebabkan aku beruban adalah surah Hud, surah Waqi'ah, surah Mursalat, surah Amma Yatasaalun, dan surah Idza Syamsu Kuwirat. Hadis yang berikutnya berkata para sahabat berkata, wahai Rasulullah, kami telah melihat Tuhan sudah beruban. Baginda Rasulullah SAW bersabda, yang menyebabkan aku beruban adalah surah Hud dan akhawatuha. Akhawatuha, Hud dan seangkatannya. Hud dan seangkatannya. Bila Hud dan seangkatannya, yang dimaksudkan seangkatannya adalah yang pada hadis yang pertama tadi, iaitu surah Waqi'ah, surah Mursalat, surah Amma Yatasaalun, dan surah Idza Syamsu Kuwirat. Begini, Rasulullah pada asalnya tidak mempunyai uban langsung. Seluruh rambut Rasulullah, baik di pelipis, baik di kepala dan janggut, semuanya hitam. Tiba-tiba tumbuh 1-2 uban yang pertama, dan ianya dikesan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Sayyidina Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, qad shibta. Wahai Rasulullah, Tuhan sudah mula beruban. Maka Rasulullah mengatakan, yang menyebabkan aku beruban adalah surah Hud. Asbab uban tersebut surah Hud. Kenapa dalam surah Hud ada suatu ayat yang berat di dalamnya, iaitu ayat yang menyuruh untuk istiqamah. Ayat fastaqim kama umirta, maka hendaklah kamu beristiqamah dengan apa yang telah diperintahkan. Dan bagi dia mengatakan bahawa istiqamah adalah suatu perkara yang berat, dan berat itu bukan
kepada Rasulullah, kepada umat baginda. Baginda tahu umat dia lemah. Nak istiqamah untuk suatu perkara tu susah. Jadi Rasulullah ni orang yang sentiasa risau tentang umat dia. Rasul sentiasa concern berkenaan dengan kita. Baginda sentiasa bimbang berkenaan diri kita semua. Jadi kita semua kita kena tahu bahawa sebelum kita lahir di dunia ini, 1400 tahun yang lepas, ada satu orang insan yang sentiasa fikir tentang kita, sentiasa bimbang tentang keselamatan kita, sentiasa risau tentang kesejahteraan kita. Seorang insan yang sangat-sangat menginginkan kebaikan untuk kita. Namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda menyayangi kita lebih daripada ibu bapa kita sayang kita. Rasulullah menyayangi kita lebih daripada anak-anak kita sayang kita. Tidak ada siapa di dunia ini yang sayang kita melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayang kita. Di hari akhirat kita akan melihat Rasulullah akan lebih sayang kita lebih daripada ibu bapa kita. Tatkala ibu bapa kita akan menuntut kepada kita terhadap apa hak-hak yang kita tak tunaikan kepada dia, kita akan lihat anak-anak kita akan datang untuk tuntut hak mana-mana yang kita tunaikan kepadanya di dunia ini. Kita lihat suami kita dan isteri kita akan datang untuk tuntut mana-mana hak yang kita tak tunaikan kepada mereka di dunia ini. Rasulullah SAW akan datang dengan syafaat untuk nak selamatkan kita. Rasulullah SAW datang untuk nak bantu kita, nak tolong kita, rasa sayang kita semua. Tangisan Rasulullah dalam hidupnya sentiasa risau tentang kita, bimbang tentang kita. Ya. Jadi kita sebagai umat, dalam lubuk hati kita, kita kena rasakan kecintaan tersebut sebagai suatu respon kepada cinta yang telah diberikan, maka balaskan supaya tidak bertepuk sebelah tangan. Lalu hati kita merasakan dalam lubuk jiwa kita kecintaan, kerinduan dan keasyikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Hud, surah Waqiah. Waqiah berkaitan dengan kiamat. Mursalat berkaitan dengan kiamat. Amma yatasaalun berkaitan dengan kiamat dan hari akhirat. Idza syamsu kuwirat berkaitan dengan hari kiamat. Idza syamsu kuwirat, tatkala matahari digulung. Wa idzan nujumun kadarat, apabila bintang-bintang berguguran. Wa idzal biharu sujjirat, dan apabila laut akan digelegakkan, segalanya akan dibongkar. Idzas samaun syaqqat, langit dikopakkan, segala-galanya hancur, segala-galanya binasa. Rasulullah SAW apabila mendengar hari kiamat dan hari kebangkitan, baginda sentiasa risau bagaimana keadaan umat baginda. Kerisauan baginda adalah berkaitan dengan bagaimana agama kita, bagaimana iman kita, bagaimana Islam kita. Itu yang menyebabkan uban. Bermakna ya, suatu yang tension menyebabkan uban. Kita banyak tension, banyak uban yang tumbuh. Ya. Kita banyak stres, banyak uban. Tapi kita lihat uban yang tumbuh dalam pada kepala Rasulullah SAW adalah disebabkan kecintaan baginda kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila kita belajar bab uban Rasulullah, kita perlu faham refleksinya kepada kecintaan baginda kepada umat. Kita bukan belajar uban baginda sekadar uban. Kita bukan sekadar belajar uban Rasulullah sebagai satu rambut putih, suatu reaksi biologi yang berada pada kehidupan manusia. Tidak. Tapi kecintaan pada umat. Ya. Daripada Abi Rimsah At-Taimir Ar-Rabab radhiyallahu anhu berkata, aku datang menghadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku membawa bersama anakku. Beliau Abi Rimsah berkata, aku memandang kepadanya, iaitu kepada Rasul, maka aku berkata ketika memandang kepadanya, inilah Nabi Allah. Dan ketika itu baginda SAW berpakai 2 helai pakaian berwarna hijau
dan ada pada rambut baginda sallallahu alaihi wasallam di atasnya beberapa helai uban dan ubannya kemerah-merahan. Jadi kemerah-merahan tu ada dua possibility. Yang pertama, rambut hitam bila nak berubah menjadi putih, proses fasa pertengahannya adalah kemerah-merahan. Yang kedua, rambut itu adalah sebenarnya uban tetapi diletak inai oleh Rasulullah SAW. Berkaitan dengan inai, ada bab khusus yang kita akan belajar. Inai yang dipakai oleh Rasulullah, bab yang berikutnya kita akan belajar. Tapi daripada hadis ini kita dapat belajar bahawa para sahabat mereka apabila ada anak kecil, mereka kenalkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka yang hidup zaman Rasulullah memang bawa live anak dia. Inilah Rasulullah. Inilah dia kekasih Allah, inilah dia Nabi Allah, inilah dia utusan Allah. Ya. Hadis yang terakhir dalam bab ini, seseorang bertanya kepada Sayyidina Jabir bin Samurah, adakah ada di kepala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu uban? Adakah ada uban di kepala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, tiada uban yang berada di kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali beberapa helai uban pada belahan rambut di kepalanya, yakni belahan sikatnya. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam memakai minyak, maka tertutuplah uban itu kerana minyak. Sebelum ni kita belajar bahawa kalau Rasulullah sikat, baginda sikat tengah, bukan sikat tepi, sikat tengah. Baginda belah tengah maksudnya. Dan bila baginda belah tengah akan ternampak juga di belah-belahan tengah tu ada uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tempat belahan tengah rambut Rasulullah. Jadi daripada bab ini kita dapat tahu bahawa uban itu ada di kawasan pelipis Rasulullah, dan itu kawasan yang paling banyak uban, dan yang selebihnya ada di kawasan tengah rambut Rasulullah, tengah kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan uban, ada lagi hadis yang tidak diriwayatkan dalam Syama'il, tetapi hadis itu menyebut berkenaan dengan uban, yang mana baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, janganlah kamu cabut uban kerana ia adalah nur yang Allah Ta'ala berikan. Janganlah kamu cabut uban, jangan plug uban, jangan cabut uban. Kan, walaupun dulu waktu kecil-kecil kita pernah cabut uban mak kita. Ada yang pernah cabut uban ayah? Berani ya. Mak kita, nenek kita, makcik kita, jiran-jiran kita, kawan-kawan yang ada uban plug. Rasulullah kata jangan cabut. Ulama kata jangan di situ adalah larangan makruh. Maksudnya hukum mencabut uban adalah makruh. Rasulullah mengatakan uban adalah cahaya yang Allah Ta'ala beri kepada orang-orang Islam. Orang Islam apabila dia beruban, uban itu adalah cahaya. Cahaya yang macam mana? Cahayalah, cahaya-cahaya yang kita tak faham. Jadi bila kita nak faham cahaya di dalam pandangan alam Islam ni, kita tak boleh hanya berpandu kiblat kepada cahaya yang difahami oleh ahli fizik dan saintis barat. Kalau tak, kita tak sampai maksud apa yang dimaksudkan dengan cahaya dalam agama kita. Sayang, kita lihat ada beberapa ahli fizik Muslim yang terlalu keras berpegang dengan fizik barat, sehingga apabila ulama berbincang tentang cahaya, mereka membakul sampahkan perbincangan ulama berkenaan cahaya. Sebab apa? Sebab cahaya yang dibincangkan oleh ulama ni tak selari dengan definisi cahaya yang mereka belajar di dalam college, dalam universiti, di dalam makmal, apa yang mereka baca daripada saintis-saintis barat dan juga western physicians dan sebagainya. Jadi kata tak selari ni. Kami faham cahaya begini. Ulama kata cahaya begini. Sedangkan ulama apabila berbincang berkenaan cahaya, parameter yang digunakan oleh ulama adalah Al-Quran dan hadis. Bukan sekadar eksperimen semata-mata. Ya. Sebab definisi cahaya yang dibincangkan oleh para ulama lebih luas cakupannya.
merangkumi cahaya fizik dan cahaya metafizik. Ya. Jadi bila Rasulullah SAW mengatakan cahaya, maksud ada cahaya, sama ada kita faham ataupun tidak, pada uban itu ada cahaya untuk orang Islam. Dalam hadis Baihaqi, Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang membaca surah Kahfi pada hari Jumaat, maka Allah Ta'ala jadikan cahaya padanya daripada Jumaat itu sampai Jumaat yang akan datang. Riwayat yang lain menambah bahawa cahayanya itu terpancar daripada dirinya sampai ke langit, menjulang ke langit. Dan cahaya itu bersama dengannya daripada Jumaat sampai Jumaat depan. Jadi kalau Jumaat depan dia baca surah Kahfi lagi, cahaya lagi terpancar sampai ke Jumaat depan. Ya. Jadi cahaya yang dibincangkan oleh ulama ini, kita tak boleh nak paksa-paksakan, nak kena ikut definisi cahaya oleh saintis barat. Tak sampai nanti kita. Tak sampai apa maksud cahaya dalam agama kita. Ya. Baik. Bab yang ke-6. Babu ma jaa fi khidabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab ini menceritakan tentang inai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Rimsah radhiyallahu anhu berkata, aku datang menghadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama anakku. Maka baginda Rasulullah SAW bertanya, adakah ini anakmu? Maka aku menjawab, ya benar. Ini keterlanjutan daripada bab sebelum ni, hadis yang terakhir kan, yang bukan hadis yang terakhir, hadis yang kedua terakhir bab sebelumnya. Abu Rimsah yang bawa anak dia kan, anak dia bila dah macam dah besar sikit, dah toddler ke ataupun atas toddler sikit, mula bawa pada Rasulullah. Ini anakmu? Ya benar ya Rasulullah. Baginda Rasulullah SAW bersabda, dia tidak akan dihukum kerana dosamu dan kamu tidak akan dihukum kerana dosanya. Yakni anak berbuat dosa maka ayahnya tidak berdosa kerana perbuatan anaknya. Ayah berbuat dosa maka anak tidak berdosa kerana perbuatan ayahnya. Abu Rimsah berkata, aku melihat uban baginda Rasulullah SAW kemerah-merahan. Berkata Abu Isa, iaitu pengarang, beliau membahasakan diri beliau Abu Isa, Imam Tirmizi itu sendiri nama gelaran beliau. Ini adalah sesuatu riwayat yang terbaik dalam bab ini dan terperinci, kerana riwayat-riwayat ini sahih. Sesungguhnya baginda Rasulullah SAW tidak penuh kepala baginda SAW itu dengan beruban. Dan Abu Rimsah namanya adalah Rifa'ah bin Yathribi At-Taimi. Baik. Rasulullah SAW adalah pemerintah yang memegang otoriti pemerintahan Madinah. Beliau memegang otoriti eksekutif, judiciary dan juga legislatif. Semua di tangan Rasulullah SAW. Kerana baginda adalah first man of country. Baginda Nabi dan Rasul, dan baginda adalah first man of country. Baginda pentadbir, pemerintah, ketua. Ya. Dan sahabat ini, apabila ada anak, beliau nak kenalkan ini anaknya. Dia bukan sekadar kenal, tetapi sebagai suatu bentuk pengesahan daripada otoriti bahawa ini adalah anaknya. Dan beliau jadikan Rasulullah sebagai saksi bahawa ini adalah anaknya. Sebenarnya proses pendaftaran anak yang seperti ini sudah berlaku zaman jahiliyah lagi. Zaman jahiliyah sebelum Rasulullah lahir lagi, memang orang Arab akan datang kepada siapa yang memegang otoriti, orang yang memegang trust di tempat itu. Mereka akan bawa anak ini, mengatakan ini adalah anak aku. Itu penting sebab nanti later on ianya akan membabitkan pelbagai banyak urusan kan, berkaitan dengan pewarisan, pusaka dan sebagainya. Zaman sekarang kita ada JPN, kita ada JPN yang akan mengesahkan betul ke anak. Mana maklumat daripada hospital? Mana maklumat daripada hospital?
Kata, ini kamu IC ni, kamu mana surat kahwin kamu dengan isteri yang kamu ini. Kamu kata ini isteri kamu, mana surat kahwin dia. Lepas tu isteri kamu yang pemegang IC tu, mana pengesahan doktor, pengesahan hospital yang dia telah melahirkan anak. Anak apa, lelaki ke, anak perempuan ke. Nanti JPN akan cek, dia tengok betul ke anak kita. Sebab dia nanti membabitkan banyak hukum hakam yang lain nanti, sebagai wali nikahnya, sebagai pewarisan pusaka, kan. Itu otoriti yang sahkan. Cuma zaman dahulu mereka tak adalah sistem komputer macam tu, tapi mereka akan bawa saksi-saksi. Biasa Abu Rimsah ni akan bawa, nanti ada lagi sahabat-sahabat yang lain pun akan menyaksikan, kan. Maksudnya bukan Abu Rimsah saja yang melakukan sedemikian, para sahabat pun yang lain mereka akan bawa. Biasanya kadang anak kecil mereka, biasanya mereka akan tahnik dulu, suatu pengesahan. Nanti bila dah besar sikit, nanti anak tu dibawa lagi untuk bagi tahu ini anak, ya. Dan sekaligus untuk kenalkan anak itu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus pengesahan daripada otoriti. Cuma ada suatu kepercayaan zaman jahiliyah, ya, zaman jahiliyah, bahawa seorang anak itu boleh mewarisi dosa ayahnya dan ayah mewarisi dosa anaknya. Maka apabila Abu Rimsah datang membawa anaknya seperti ini, baginda sallallahu alaihi wasallam sambil mengesahkan bahawa ini anaknya, ini. Sebab tu Rasul tanya, ini anakmu? Adakah ini anakmu? Ya. Maka Abu Rimsah menjawab, ya benar. Kat situ masuk dah cop, ada cop mahal situ. Kemudian Rasulullah bagi faedah tambahan, bagi dia nak masukkan kepercayaan-kepercayaan yang dipakai oleh orang Arab jahiliah sebelum itu. Maka baginda SAW menjelaskan bahawa kamu tidak mewarisi dosa anakmu dan anakmu tak mewarisi dosamu. Masing-masing memikul dosa masing-masing. Setiap orang memikul dosa masing-masing. Orang lain tidak memikul dosa kita. Wala taziru waziratu wizra ukhra, kata Quran. Masing-masing pikul dosa masing-masing. Itu standard asas dalam hukum dosa, ya. Adapun yang menyebabkan orang lain boleh pikul dosa orang lain, itu adalah disebabkan faktor-faktor lain. Jadi orang itu jadi penghasut untuk dilakukan dosa, ataupun dia jadi sebab orang tu melakukan dosa, dia menjadi faktor orang tu melakukan dosa, yang itu dia boleh pikul dosa sekali, sebab dia menjadi penyebab orang lain buat dosa. Macam contohnya ayah yang didik anak tu untuk buat dosa, buat maksiat. Didikan ayah tu yang jadi anak tu macam tu. Macam tu ayah pikul dosa sekali apa yang dilakukan oleh anaknya. Begitu juga anak yang hasut ayah buat dosa, anak yang tarik ayah buat dosa. Anak tadi jadi penyebab ayah dia terjatuh dalam kancah dosa, maka anak tadi tanggung dosa ayahnya juga. Di samping dosa dia bertanggung, dosa ayahnya bertanggung. Itu disebabkan faktor luaran. Tetapi standard asas hukum seseorang itu, hanya kerana jadi anak ini, yang ni jadi bapa ini, masing-masing tanggung dosa masing-masing. There is no such thing, kata Rasulullah. Itu dah dimasuk, itu Arab jahiliyah. Itu tak ada kena-mengena lagi dalam Islam. Dalam Islam, setiap orang tanggung masing-masing. Dan kemudian hadis itu seperti yang sebelum ini, beliau melihat kemerah-merahan pada uban Rasulullah. Dan Imam Tirmizi pun memberi komentar yang sama seperti yang saya sebutkan tadi, yang kebanyakan kepala Rasulullah SAW itu adalah hitam, ya, tak banyak uban. Hadis yang berikutnya daripada Uthman bin Mawhab radhiyallahu anhu berkata, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditanya, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginai rambutnya? Beliau menjawab, ya. Berkata Abu Isa, yakni Imam Tirmizi, Abu Awanah meriwayatkan bahawa hadis ini diriwayatkan daripada Uthman bin Abdullah bin Mawhab, maka beliau berkata daripada Ummu Salamah. Ya, Uthman bin Mawhab pun dapat fakta ni daripada isteri Rasulullah bernama Ummu Salamah, bahawa memang Rasulullah ada pakai inai. Jadi boleh jadi sebab Rasulullah pakai inai di dalam rumah, mungkin isterinya yang memakaikannya, ataupun bagi dia pakai isteri Anas tak ada dalam rumah. Jadi beliau tak tahu yang
Rasulullah ada pakai inai. Sebab tu hadis yang pertama, bab yang sebelum ini, Sayyidina Anas kata tak pakai inai. Boleh jadi tak sampai pengetahuan kepada beliau bahawa Rasulullah memakai inai. Hadis yang berikutnya, Bishr ibni al-Khasasiyah, bukan, Al-Jahdamah, Al-Jahdamah, isteri Bishr bin Al-Khasasiyah berkata, aku melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumahnya mengeringkan rambutnya setelah mandi, dan di kepalanya terdapat bekas daun inai atau perawi ragu. Beliau berkata bekas celupan inai. Syak pada perawi. Perawi kalau ragu-ragu, dia tak ingat apa yang sebenarnya dia dengar daripada perawi sebelum tu, inai ke bekas inai. Jadi dalam ilmu hadis dia akan bawa atau atau tu maksudnya rawi ada rasa syak, tak tahu apa yang sebetulnya, maka diletakkan inai atau bekas celupan inai. Maka hadis ni pun mensabitkan bahawa Rasulullah ada pakai inai, kerana ada sahabat yang nampak ada bekas inai. Kan kalau kita pakai inai, kan ada rambut apa, daun-daun je kan, daun-daun yang melekat, ada bekas, ada terlihat tertinggal kesannya di rambut. Hadis yang berikutnya daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, aku melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berinai. Ni dia nampak berinai pula. Boleh jadi hadis yang pertama awal permulaan baginda sampai ke Madinah mungkin, dan beliau menjadi khadam sepanjang baginda di Madinah. Sejak awal baginda sampai Madinah sampai Rasulullah wafat, Sayyidina Anas jadi pembantu. Jadi pada penghujung boleh jadi Sayyidina Anas telah tukar fikiran, beliau melihat baginda Rasulullah SAW berinai. Berkata Hamad bin Salamah, akhbarana Abdullah bin Muhammad bin Agil berkata, aku melihat rambut baginda Rasulullah SAW yang ada pada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berinai. Jadi Sayyidina Anas ni, beliau kan pembantu Rasulullah. Kalau Rasulullah tercabut rambutnya, beliau simpan. Jadi akhirnya nanti anak-anak murid Sayyidina Anas bila datang, Sayyidina Anas kata, ni dalam botol ni rambut Rasulullah. Antara anak murid Sayyidina Anas bernama Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Kata, aku melihat rambut Rasulullah yang disimpan oleh Sayyidina Anas tu memang berinai. Kata, nampak warna tu jenis berinai. Dan rambut Rasulullah ni bukan sahaja disimpan oleh Sayyidina Anas, disimpan oleh ramai sahabat. Sebab ada sekali tu Rasulullah, beliau cukur rambut baginda, dan baginda panggil sahabat-sahabat suruh dibahagi-bahagikan kepada sekalian para sahabat. Ramailah yang simpan rambut Rasulullah SAW. Dan daripada mereka ni ada yang pass generation upon generation, sampai kita sekarang ni ramailah yang simpan juga. Jangan terperanjat. Kat Dubai pun ada simpan rambut, dekat Singapura pun ada rambut Rasulullah, dekat Brunei pun ada, kat Malaysia pun ada, kat Kelantan pun ada, kat Johor pun ada. Jangan terperanjat. Memang banyak peristiwa Rasulullah bagi agih-agihkan di kalangan sahabat tu hadis yang sahih. Jadi tak mustahil kalau dah dibahagi-bahagikan. Sampai ke generasi sekarang ada yang menyimpan di Abu Dhabi, ada di Dubai, di Saudi pun ada, di Yaman pun ada yang menyimpan rambut Rasulullah SAW. Jadi kita jangan pelik, macam mana boleh banyak sangat orang simpan. Mana-mana kita pergi ada je orang kata dia simpan rambut Rasulullah. Tak mustahil. Ya, kita tak tahu dan tak dapat pastikan sejauh mana itu rambut Rasulullah yang betul ke tak. Tetapi daripada secara kronologi sejarah, perkara itu boleh berlaku, tak mustahil. Sebab petunjuk sejarah menunjukkan memang Rasulullah ada bahagi-bahagi dan mengagih-agihkan di kalangan sahabat. Daripada dengan sahabat ni kemudian dipas pada anak mereka pas keturunan demi keturunan, ya, disimpan.
uh, ibu saya asal Yaman, dia asal Hadramaut kan. Orang Arab ni dia memang simpan silsilah dia, silsilah keluarga. Orang Arab ni jangankan manusia, kucing pun dia simpan silsilah. Kuda dia memang custom, dia dah ada custom tu sejak zaman dahulu. Dia tak macam kita orang Melayu, kita ni bin apa, bin sampai atuk moyang habis itu. Tak tahu dah. Orang Arab tak, unta dia pun dia tahu silsilah. Keldai dia kan. Tompok bin, tempang bin. Dia orang Arab dah memang ada custom. Jadi mak saya ni dia Arab lah kan? Mak saya ni ada simpan silsilah sampai berpuluh-puluh kan. Jadi bila saya pergi ke, sebab mak asal Arab Yaman, jadi saya pergi tempat kampung asal mak tu, kampung asal mak di Yaman. Jadi salah satu moyang yang saya lihat ada dalam silsilah mak tu, tongkat dia masih dijaga. Tongkat tu dijaga. Moyang tu hidup 1000 tahun yang lampau. 1000 tahun yang lampau. Dia simpan. Jadi memang boleh. Barang ni kalau disimpan dijaga dengan baik, disimpan pas kepada generasi demi generasi, boleh disimpan. Tak mustahil. Jadi saya dapat pegang tongkat moyang tu. Memang dapat pegang. Baik. Bab yang berikutnya, bab yang ke-7. Babu maja'a fi kuhli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menceritakan tentang celak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Ikrimah, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bercelaklah kalian dengan batu ismit, kerana ia dapat mencerahkan penglihatan dan menumbuhkan bulu mata. Sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki tempat celak yang digunakan untuk bercelak setiap malam. 3 sapuan di sini dan 3 sapuan di sini. Itu 3 celik di mata kanan dan 3 celik di mata kiri. Ya. Batu ismit adalah sejenis batu celak yang akan dihancurkan sehancur-hancurnya sampai jadi powder yang paling halus, warnanya kemerahan. Jadi celak yang dipakai oleh Rasulullah ni bukan jenis hitam. Hitam yang kita pakai ni tak silap dia berunsur antimoni, dipanggil antimoni, ya. Yang hitam tu jenis daripada Pakistan punya, daripada India, China. Tapi Rasulullah bukan pakai celak warna hitam. Tapi boleh, siapa nak pakai celak hitam boleh lah, tak ada masalah. Tapi jenis celak yang dipakai oleh Rasulullah, celak ismit. Celak ismit ni kalau kita nak jumpa kat Malaysia ni susah nak jumpa, melainkan dekat Seri Petaling, markas Seri Petaling. Itu pun kalau dia ada stok, susah nak jumpa. Saya kalau pergi Mekah, Madinah, pergi umrah, cari ismit. Sebab kadang-kadang dia pun tak ada letak kat display, dan saya jumpa ada ismit tak? Oh, tak ada stok. Pergi kedai lagi, ada ismit tak? Tak ada stok. Kalau ada yang ada stok pun nanti dia kena korek belakang. Saya tahu orang dah tak pakai ismit ke apa, dia kena korek belakang. Okey, ada lebihan stok, kita beli di dalam botol. Dia warna dia merah nak ke merun, merah kemerunan, merah kemerunan, macam ni. Macam ni dia punya celak warna dia. Tak jelas pula dia punya warna ni.
jelas. Tak ada dalam gambar, tak ada. Jadi Rasulullah pakai celak ni jangan ingat pakai kat kening. Dia pakai dalam mata. Pakai, kan ada celak kan. Dulu kan kalau orang balik daripada umrah zaman dulu, dia bawa besi celak tu kan. Kan ada sebut dalam tu. Kan nanti ada batang dia kan, batang celak tu nanti masukkan pada dalam mata. The whole stick kenakan dekat bola mata. Lepas tu tutup, lepas tu tarik sekali, lepas tu celup lagi, masuk lagi. Nanti serbuk celak tu akan ada di sekitar, dia akan ada sekitar bola mata kita, dan dia akan tertarik di antara dua tutupan mata kita. Kelopak mata ni atas dan bawah. Sebab apa? Sebab bila dia dah masuk batang tu dekat bola mata, tutup, kita tarik. Dulu masa mula-mula saya try, mula tak terbiasa kan, tapi dah lama-lama tak ada apa. Alah, bisa tegal biasa. Mula-mula rasa macam pedih lah, tak terbiasa kan. Alah, bisa tegal biasa. Jangan nanti ada orang pakai dekat kening, kata ini sunnah ni. Sunnah apa? Sunnah celak. Tak faham sunnah. Tak faham sunnah. Pakai kat yang pakai kat kening tu perempuan boleh lah, perempuan nak pakai kat kening. Tapi yang sunnah Nabi kan, sunnah Nabi pakai celak ada dekat bola mata, baik lelaki atau perempuan. Lelaki yang perempuan yang nak apply celak secara sunnah pada bola mata. Yang dekat kening ni aksesori saja. Aksesori. Jadi bila kena mata tu, di situlah sebut ismit ni, sebut celak ni, dia bagus untuk penglihatan mata, bagus untuk penumbuhan bulu mata, ya, ditajamkan penglihatan. Baik, kita lihat mana hadis kata dia. Ikrimah daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercelak sebelum tidur dengan batu ismit, 3 sapuan pada setiap mata. Dan berkata Yazid bin Harun pada hadisnya, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki tempat celak mata yang digunakan untuk bercelak setiap kali ingin tidur. 3 kali sapuan pada setiap mata. Rasulullah SAW sunnah baginda pakai celak ni sebelum tidur. Sebelum nak tidur, baginda akan apply celak. Jadi sepanjang berapa jam tidur tu, celak tu dia menyeraplah ke dalam, dia meresap ke dalam. Jadi berlakulah proses yang diingini di sebalik celak tersebut. Hadis yang berikutnya daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian bercelak mata dengan batu ismit ketika ingin tidur, kerana ismit itu akan mencerahkan pandangan dan menumbuhkan bulu mata. Bulu mata ni kita bulu mata ni panggil apa? Eyebrows bukan? Eyelash. Ini eyebrow. Bulu mata ni eyelash. Yang dimasukkan dengan bulu mata ni eyelash. Ismit. Sekejap ya. Dia macam ni. Kan warna dia kemerahan kan, batu dia. Jadi dalam botol tu pun
Dia akan kemerahan, dia macam warna merun sikit. Jadi yang ni supaya dapat jelas, saya kongsikan link dia pada Puan Salwa. Nanti Puan Salwa masuk dalam grup, insya-Allah. Jadi boleh tengok dekat kan. Nanti kita pergi umrah, kita kata nak ismit, kata nak celak ismit, boleh kata. Murah. Orang Mekah Madinah boleh cakap Melayu sekarang. Mari kak, sini. Baik, hadis yang berikutnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sebaik-baik celak mata bagi kalian adalah batu ismit. Ia mencerahkan pandangan dan menumbuhkan bulu mata. Maksudnya bulu mata ni makin panjang makin cantik lah bulu mata kan? Makin cantik dan makin bagi perlindungan untuk mata tu, ya, perlindungan. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian bercelak dengan batu ismit, sesungguhnya ia mencerahkan pandangan dan menumbuhkan bulu mata. Lebih kurang sama sebelum itu. Bab yang ke-8, babu maja'a fi libasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab yang menceritakan tentang pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, pakaian yang paling digemari oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah al-gamis, kemeja. Gamis. Gamis kemeja ni dia banyak saiz, ya. Dia satu saiz yang macam kemeja yang kita faham tu. Kalau orang nak pergi kerja pakai baju kemeja, tu baju kemeja dia. Gamis ni dia, apa yang dimaksudkan adalah baju yang dipakai belah dalam, ya, belah dalam. Sebab orang Arab zaman dulu memang sentiasa ada dua jenis lapis pakaian, kan? Mereka ada jenis dua lapis. Macam sekarang kita tengok, kita pergi Saudi, lelaki tuan imam dia pakai dua lapis pakaian. Kita tengok Habib daripada Yaman, dia pakai dua lapis pakaian. Jadi pakaian yang belah dalam tu dipanggil gamis. Tak kira dia macam short macam baju Melayu, ataupun macam kemeja yang orang bawa pergi kerja, ataupun dia sampai ke lutut, semua dipanggil gamis. Yang penting dia pakai bahagian dalam. Kita kemeja ni pun kalau kita pergi kerja, satu kemeja kita pakai dalam, luar ada kita pakai coat. Coat tu luar. Kalau orang Arab ni, coat luar tu maksudnya dia ada jubah luar, dia panggil jubah luar. Baju dalam, lepas tu dia ada baju lapisan luar. Orang Arab memang sejak zaman dahulu, Rasulullah juga ada pakaian yang berlapis pakaian seperti itu. Tapi pakaian yang bagi dia selalu pakai gamis, maksudnya bagi pakai sehelai pakaian, selapis pakaian yang biasa yang dipakai belah dalam, bagi dia pakai biasa simple macam tu je, ya. Daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, pakaian yang paling digemari oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-qamis. Al-qamis ni dalam hadis menunjuk ada butang juga. Ada butang, sama ada butang tu daripada atas sampai ke bawah, ataupun butang tu separuh. Dia berbutang. Kemeja yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, pakaian yang paling digemari oleh baginda Rasulullah SAW adalah al-gamis. Bila sebut Rasulullah pakai al-gamis ni, sebab Rasulullah ni bertukar-tukar bajunya. Jadi kita boleh bayangkan al-gamis ni kadang-kadang Rasulullah pakai yang pendek macam baju Melayu kita, dan boleh jadi labuh sampai ke peha, ataupun boleh sampai ke, kalau sampai ke peha maksudnya baginda ada pakai kain lagi di dalam, kemudian sampai ke lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, macam kurta. Itu semua dalam pengertian gamis. Yang penting gamis ni pakaian belah dalam.
Di pakaian paling digemari oleh baginda, maksudnya Rasulullah ni sentiasa pakai lapis pakaian yang sentiasa belah dalam tu. Luar biasanya baginda tak pakai. Ya. Yang luar tu, pakaian luar tu, itu yang dipanggil jubbah dalam bahasa Arab. Kalau kami di Yaman, bila sebut jubbah, yang dimasukkan bukan ni. Bukan ni. Yang ni masih dipanggil gamis juga. Yang saya pakai ni. Ni saya pakai panjang ni sampai ke atas buku lali. Tapi masih dipanggil gamis. Kerana bahasa kita kemeja lah, cuma kemeja panjang gitu. Nanti ada luar kan. Kita tengok Habib Umar datang, ada pakai belah luar. Habib Kazim As-Sagaf ada pakai belah luar. Itu dipanggil jubbah. Itu yang jubbah sebenarnya. Dia panggil jubbah itu. Cuma kita bahasa orang Melayu ni, jubbah ni kita dah generalize kan. Semua yang macam ni pun jubbah, yang luar pun terbelah tu pun jubbah juga, semua jubbah. Yang penting kalau dia panjang je jubbah. Tapi kalau nak ikut peristilahan dalam bahasa Arab, ada beza antara kamis dan jubbah. Baik, terus kepada hadis 58 daripada Asma binti Yazid radhiyallahu anha berkata, dengan baju gamis, yakni kemeja baginda Rasulullah SAW mencapai pergelangan tangan. Sampai pergelangan tangan begini. Sampai pergelangan tangan. Pakaian ni rasanya panjang. Baik, hadis yang terakhir daripada Muawiyah bin Qurrah, daripada ayahnya berkata, aku datang menghadap baginda Rasulullah SAW bersama sekumpulan daripada Muzainah, ini daripada kabilah Muzainah, untuk berbaiat kepada baginda SAW. Ketika itu baju gamisnya terbuka, atau perawi ragu, beliau berkata kancing baju gamisnya terbuka. Kancing di sini, kancing di tengah dada Rasulullah SAW. Jadi ada terbuka. Habib Kazim selalu terbuka kancingnya, kan? Kalau Habib Umar pakai sampai atas. Kalau Habib Kazim, kalau kita duduk ni, dia suka terbuka gamis, putang baju. Jadi ada sahabat datang berjumpa Rasulullah dalam keadaan melihat kancing baginda terbuka. Mungkin panas, mungkin cuaca panas, baginda buka bahagian atas. Bapa Muawiyah berkata, aku memasukkan tanganku melalui kuala baju gamis Rasulullah SAW lalu menyentuh khatam. Tanda kenabian ni ada di belakang Rasulullah. Jadi bila dah terbuka, dia terbuka sini, jadi dia dah longgar, kuala tu dah longgar. Jadi bila kuala longgar, sahabat tadi dia masukkan tangan dia di belakang Rasulullah SAW. Untuk dia nak rasa khatam. Rasulullah tahu kadang para sahabat ni, dia pernah dengar daripada ahli kitab mana-mana bahawa tanda Nabi terakhir adalah ada tanda kenabian di belakangnya. Bagi dia faham, bagi dia SAW, biar dia sentuh. Mungkin dia pernah dengar sebelum ni daripada ahli kitab tanda-tanda. Kadang-kadang ada sahabat datang mundar-mandir di belakang Rasul kata, nak tengok ke? Nak tengok khatam ke? Bagi dia akan buka, bagi dia akan lodehkan, tunjukkan. Tapi yang ni lagi serius ni, dia terus masuk melalui kuala. Maksudnya Rasulullah ni orang yang kamcing lah dengan orang yang mesra, orang yang ngam dengan orang, yang mudah masuk, mudah blended dengan orang. Dia tak terlalu formal sangat nak bersama Rasulullah. Sebab tu Sayyidina Ali kata, idza khalatahu ahabbah. Siapa yang bercampur dengan Rasulullah, bergaul, akan jatuh cinta dengan Rasulullah. Sebab Rasulullah pandai tarik hati manusia. Orangnya happy go lucky, sentiasa senyum, sentiasa bermanis muka. Maka apabila sejurus manusia berdialog, berbicara dengan Rasulullah, manusia akan jatuh hati dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah pecahkan tembok formaliti tersebut, sehingga manusia rasa selesa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Manusia cepat rasa comfortable dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kan? Sebab ini sebaik-baik manusia ni, raja dunia ni, raja dunia Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sekadar ketua Madinah, raja dunia ni. Kan? Kalau orang sombong, apa ni? Apa ni? Kau tak kenal aku siapa ke? Main seluk-seluk. Kau tak kenal aku ke? Seluk-seluk macam. Tapi Nabi SAW, seluk, nak tengok, buka lagi kadang. Sebab bagi dia tahu, kadang umat manusia ni semakin dia nampak tanda tu, semakin kuat keimanan dia. Sebab dalam kitab-kitab terdahulu, kitab suci yang diturun pada Nabi-Nabi terdahulu, dah memang ada tanda ni. Tanda Nabi akhir zaman ni memang dia ada cop mohor di belakang. Jadi benda tu memang mouse to mouse kan. Benda yang ada dalam kitab tu dah disampai oleh ahli kitab, pernah dibincangkan. Benda tu dah dibincangkan sebelum Rasulullah lahir lagi. Jadi orang dah ada info sedikit sebanyak berkenaan benda tu. Dan Rasulullah entertain. Kalau ada orang nak tengok, ada orang nak pegang, maksudnya Rasulullah layan maksudnya. Ya. Rupa khatam bab kedua. Saya terangkan agak terperinci juga tu. Bab kedua tu. Dia saiz kan, dia benjolan daging, dia agak berambut di tempatnya, dan saiz dia boleh berubah mengikut suhu badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ada di betul-betul di belakang jantung Rasul. Jantung kita ni kiri sikit kan. Betul-betul belakang tu. Maksudnya belakang bawah belikat Rasulullah ke kiri sikit. Dia setentang dengan jantung. Setentang dengan jantung. Itu cop mohor, seal of the prophethood. Wallahu alam. Sampai di situ insya-Allah sambungan hadis dalam bab ini kita akan sambung pada pengajian yang akan datang insya-Allah. Saya tak sabar bab yang terangkan Rasulullah suka buah-buahan ni. Bab Rasulullah suka buah-buahan. Kalau Rasul makan, baginda akan cari buah-buahan dulu. Tapi insya-Allah akan datang. Bab tu bab ke-30. Bab menceritakan tentang buah-buahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, insya-Allah mudah-mudahan Allah SWT tambahkan keimanan, kecintaan dan kerinduan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui pertambahan pengenalan kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Moga Allah kumpulkan kita dengan sebaik-baik manusia. Semoga kita semua mendapat syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam. Moga Allah jadikan kita orang yang bertuah mendapat minum daripada telaga Kausar, daripada tangan mubarak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga Allah kurniakan kita husnul khatimah dan jauhkan kita daripada su'ul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita tangguh majlis kita dan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanallahi bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.